Dulu orang guna bagasi mau travel naik kapal terbang, tetapi sekarang orang sudah guna untuk sumbat mayat. Apa manusia sudah gila kah? Ikuti kisah ini. Mayat lelaki yang ditemui dengan leher dikelar dan tangan diikat sebelum disumbat ke dalam sebuah bagasi berhampiran flat Ampang Jajar, Jalan Permatang Pauh, Butterworth semalam dikenal pasti sebagai Lee Boon Han. Pada Khamis 9 Oktober 2025, penduduk flat Ampang Jajar, Jalan Permatang Pauh, Butterworth, Pulau Pinang dikejutkan dengan penemuan sebuah bagasi mencurigakan di kawasan belakang perumahan tersebut. Bau busuk yang kuat menarik perhatian seorang pekerja penyelenggaraan sekitar jam 1.43 petang. Lelaki itu yang sedang membersihkan longkang berhampiran kawasan tersebut curiga apabila terlihat beg besar berwarna gelap. Selepas menghampiri, dia segera menghubungi polis apabila menyedari ada kesan darah menitis dari celah zip bagasi itu. Pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara bersama unit forensik dan unit K9 tiba tidak lama kemudian untuk menjalankan pemeriksaan. Kawasan kejadian segera dipagari bagi mengelakkan gangguan orang awam. Setelah dibuka, pihak forensik mendapati di dalam bagasi tersebut terdapat mayat seorang lelaki dalam keadaan menyayat hati. Mangsa ditemui dengan leher dikelar, tangan diikat dan kepala diserkup menggunakan plastik lut sinar. Menurut semua polis di lokasi, keadaan fizikal mayat menunjukkan mangsa baru dibunuh kerana tubuhnya masih segar dan belum reput. Polis turut menemui beberapa cebisan kain serta tali yang digunakan untuk mengikat tangan mangsa. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Anwar Abdul Rahman mengesahkan penemuan itu dan menyatakan siasatan awal dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Beliau menegaskan motif masih dalam siasatan. Pada hari berikutnya, 10 Oktober 2025, laporan kehilangan seorang lelaki bernama Lee Boon Han, 31 tahun, mula dikaitkan dengan kes ini. Dia yang bekerja sebagai ejen insurans dan kali terakhir dilihat pada 8 Oktober 2025 selepas keluar menuju ke Perlis atas urusan kerja. Berdasarkan maklumat keluarga, kali terakhir Boon Han berhubung dengan ibunya ialah sekitar jam 1 pagi pada 7 Oktober 2025. Dalam mesej terakhir itu, dia memaklumkan bahawa dia akan ke Perlis bagi menyelesaikan urusan pelanggan dan mungkin pulang lewat atau keesokan harinya. Selepas mesej itu, tiada lagi sebarang respon diterima daripada telefon bimbitnya. Ibu mangsa cuba menghubunginya berulang kali, namun panggilan tidak dijawab. Keadaan itu menimbulkan rasa cemas dalam kalangan ahli keluarga. Apabila Boon Han gagal pulang ke rumah pada 8 Oktober seperti dijanjikan, bapanya yang berusia 69 tahun membuat laporan orang hilang di Balai Polis Butterworth pada petang hari yang sama. Laporan itu membantu polis meneliti kaitan antara kehilangan dan penemuan mayat ini. Pada pagi Jumaat 10 Oktober 2025, bapa mangsa hadir ke unit forensik Hospital Seberang Jaya sekitar jam 9 pagi bagi menjalani proses pengecaman mayat. Suasana di luar unit berkenaan bertukar hiba apabila dia keluar dalam keadaan sebab. Lelaki warga emas itu dilihat hanya mengangguk kepada ahli keluarga dan kenalan selepas mengesahkan bahawa mayat dalam bagasi itu ialah anaknya, Lee Boon Han. Dia bagaimanapun enggan memberi sebarang kenyataan kepada media. Mayat Boon Han kemudian dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk proses bedah siasat terperinci oleh pasukan forensik. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk T.S. Azizi Ismail dalam kenyataan rasmi mengesahkan bahawa punca kematian adalah lemas akibat sesak nafas. Laporan itu diperoleh hasil bedah siasat oleh pakar forensik Hospital Pulau Pinang. Menurutnya, mayat ditemui dalam beg dengan keadaan leher cedera, tangan diikat dan kepala diserkup menggunakan plastik. Polis masih menyiasat sama ada mangsa dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya dicampak di kawasan tersebut. Hasil siasatan juga mendapati tiada barang berharga milik mangsa ditemui bersama mayatnya. Polis turut menyiasat kemungkinan pembunuhan ini berpunca daripada urusan kerja mangsa sebagai ejen insurans atau melibatkan isu hutang peribadi. Sementara itu, polis turut menemui kenderaan milik mangsa di kawasan Seberang Jaya hasil maklumat orang awam. Kereta itu dipercayai ditinggalkan suspek selepas kejadian dan pemeriksaan dilakukan bagi mencari kesan cap jari serta bahan bukti lain. Beberapa penduduk sekitar flat juga dipanggil untuk diambil keterangan, termasuk pekerja pembersihan yang menemui bagasi tersebut. Pihak forensik turut meneliti rakaman CCTV sekitar lokasi untuk mengesan pergerakan mencurigakan sebelum penemuan berlaku.
Polis menahan 4 individu bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki yang mayatnya ditemukan disumbat dalam sebuah bagasi berhampiran flat Ampang Jaja Permatang Pauh di Pulau Pinang 9 Oktober lepas. Pada 12 Oktober 2025, Ketua Polis Pulau Pinang mengesahkan 3 individu telah dirakam percakapan bagi membantu siasatan, termasuk mereka yang menjumpai mayat dan kenderaan mangsa. Siasatan mendalam terus dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Negeri. Menurut hasil siasatan telefon bimbit, kali terakhir lokasi Bonhan dikesan ialah di kawasan Kangar Perlis, sehari sebelum dia dilaporkan hilang. Polis tidak menolak kemungkinan mangsa berjumpa seseorang di sana sebelum dibunuh. Beberapa hari kemudian, pada 13 Oktober 2025, pihak polis menahan 4 individu termasuk 2 wanita berusia antara 24 hingga 42 tahun bagi membantu siasatan. 2 ditahan di Butterworth, manakala 2 lagi diberkas di Kampar Perak. Kesemua suspek direman 7 hari bermula tarikh tangkapan bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Mereka dipercayai mempunyai kaitan langsung dengan kehilangan dan kematian Bonhan. Zaman sekarang orang jual insurans pun sudah tak rasa selamat. Adakah pembunuh marah sangat? Sudah bayar tapi tak dapat claim? Haya, itu sudah biasa jadi. Tapi ini kes banyak pening. Moga keluarga mendapat keadilan yang sewajarnya. Salam takziah. Sekian, terima kasih.